Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa sekali lagi ya. Bezanya saya di rumah saya dan awak semua berada di rumah masing-masing ya. Kerana kita masih lagi menjalani perintah kawalan pergerakan disebabkan wabak COVID-19 yang semakin menular di seluruh dunia ya. Jadi saya sangat berharap agar awak semua dapat menggunakan waktu yang ada ni dengan melakukan perkara-perkara ataupun aktiviti-aktiviti yang bermanfaat, termasuklah mengulang kaji di rumah. Jadi insya-Allah pada hari ini saya akan sambung tajuk puasa benteng diri bahagian kedua ya. Seperti mana yang awak dah tonton pada video yang pertama, saya dah terangkan macam-macam perkara berkaitan dengan puasa, seperti maksud puasa, dalil berkaitan puasa, perkara sunat ketika puasa, perkara-perkara yang membatalkan puasa, perkara-perkara makruh ketika kita puasa, golongan yang diharuskan berbuka puasa dan juga hikmah berpuasa terhadap individu. Ya, jadi hari ini saya akan sambung lagi beberapa subtopik yang tidak saya terangkan dalam video yang pertama tu ya. Yang pertama kita akan lihat keistimewaan bulan Ramadan. Yang kedua, kita akan belajar maksud qada puasa, fidyah dan juga kifarah. Kemudian kita akan lihat siapakah individu atau golongan yang diwajibkan qada puasa dan siapa pula golongan yang diwajibkan membayar fidyah atau kedua-duanya sekali, dan siapa pula golongan atau individu yang wajib qada puasa dan juga kifarah ya. Dan akhir sekali kita akan bincangkan tentang kelebihan berpuasa dari sudut sains. Okey, baik, sudah sedia? Okay, sebelum kita ke paparan yang pertama, saya minta awak sediakan pen dan juga buku catatan supaya awak boleh tuliskan isi-isi penting yang awak pelajari daripada video kedua ini. Pertama, bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran." Surah Al-Baqarah ayat 185 yang bermaksud bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran. Kedua, bulan untuk kita berpuasa. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Surah Al-Baqarah ayat 185 yang bermaksud, oleh itu, sesiapa daripada kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan atau mengetahuinya, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Ketiga, terdapat satu malam yang cukup istimewa dipanggil Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan yang ada. Firman Allah, "Lailatul Qadri khairum min alfi syahr." Surah Al-Qad ayat 3 yang bermaksud malam Al-Qad lebih baik daripada 1000 bulan. Dan yang terakhir, bulan Ramadan juga ialah bulan pengampunan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Bermaksud, sesiapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan iaitu pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah terdahulu. Okey, demikian tadi keistimewaan bulan Ramadan yang disebut di dalam Al-Quran. Sekarang kita lihat pula maksud qada, fidyah dan juga kifarah. Maksud qada, fidyah dan kifarah puasa, bukan kafarah ya, kifarah puasa. Qada ialah mengganti hari puasa Ramadan bagi setiap hari yang ditinggalkan. Fidyah pula memberi makan fakir miskin dengan kadar secupak makanan asasi sesebuah negara bagi sehari puasa yang ditinggalkan. Secupak bersamaan dengan 675 gram makanan ya. Makanan asasi ini bergantung pada sebuah negara. Macam di negara kita, makanan asasi kita ialah beras ya, nasi. Kemudian maksud kifarah. Kifarah ni sebenarnya denda. Denda kepada siapa? Denda yang dikenakan kepada suami isteri yang membatalkan puasa pada bulan Ramadan dengan melakukan persetubuhan mengikut turutan yang berikut. Pertama, memerdekakan seorang hamba.
Kedua, jika tak mampu, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tak boleh ada selang-selang. Mesti 2 bulan tu tak ada satu pun hari yang ditinggalkan. Dan yang ketiga, jika tidak mampu juga, maka hendaklah memberi makan kepada 60 orang miskin dengan kadar secupak seorang. Ya, faham? Okey, siapakah individu ataupun golongan yang wajib qada? Yang pertama, musafir yang diharuskan syarab. Kemudian, perempuan haid ataupun nifas. Kemudian, orang yang ditimpa sakit yang memudaratkan. Dan akhir sekali, ibu yang mengandung atau menyusukan anak yang bimbang akan kesihatan diri. Siapa pula orang yang wajib bayar fidyah? Yang pertama, pesakit yang memang tidak ada harapan langsung untuk sembuh. Jadi mustahil bagi pesakit ini untuk menggantikan puasa macam kita yang sihat ni ya. Jadi apa yang perlu dilakukan ialah bayar fidyah. Kedua, orang tua yang tidak mampu berpuasa. Yang ni orang tua yang sudah uzur ya. Tak boleh kita paksa dia untuk ganti-ganti juga. Sebab itu mungkin boleh memudaratkan kesihatan dia lagi. Jadi yang perlu dilakukan ialah bayar fidyah sahaja. Kemudian orang yang mati sebelum sempat qada puasa jika tidak diqada oleh waris. Siapa pula yang wajib qada dan bayar fidyah? Yang pertama, ibu yang mengandung atau menyusukan anak yang bimbang akan kesihatan anaknya. Yang kedua, tidak qada puasa tanpa keuzuran. Memang sengaja tak nak qada puasa. Sehinggalah masuk bulan Ramadan yang seterusnya. Jadi bila masuk bulan Ramadan yang baru, masih juga tak ganti puasa, maka individu tersebut perlu buat kedua-duanya sekali. Qada pun tetap kena buat dan fidyah tetap kena bayar. Akhir sekali, individu yang wajib qada dan kifarah. Yang ni mungkin awak tak biasa dengar. Hanya ada satu sahaja, suami yang membatalkan puasa pada bulan Ramadan dengan melakukan persetubuhan ataupun jima'. Okey, akhir sekali mari kita lihat apakah kelebihan berpuasa dari sudut sains. Okey, mari kita ke paparan yang terakhir. Kelebihan puasa dari sudut sains. Pertama, puasa merupakan proses detoksifikasi yang baik. Proses detoksifikasi ialah proses menyucikan dan membersihkan badan daripada racun dan juga toksin. Kedua, puasa juga dapat menyembuhkan atau membantu mempercepat proses penyembuhan penyakit seperti asma, radang sendi, susah tidur, sakit kulit dan gangguan pada sistem penghadaman. Yang ketiga, melewatkan sahur membantu memelihara kesihatan badan dan mengelakkan risiko seperti kegemukan, sakit jantung, kencing manis dan kekurangan zat besi yang boleh mengakibatkan penyakit anemia. Dan akhir sekali, kurma yang digalakkan untuk kita makan ketika berpuasa mengandungi sejenis gula yang mudah diserap oleh badan, iaitu glukosa dan proses fruktosa, serta mengandungi 23 jenis asid amino yang sebahagiannya tidak terdapat pada buah-buahan yang lain.